Jadi anjing dan babi ni masuk dalam Sakar. Okey, balik baca sendiri betul-betul surah 7 ayat 176 tu. Darjatnya akan terus turun, sebab dia tak mahu diangkat darjatnya dengan ayat-ayat itu. Dia terus sampai 179. Kenapa mereka melalaikan? Ada pendengaran tidak digunakan untuk mendengar. Konsep mendengar ni mendengar yang berkesan. Dengarlah baik-baik. Dia mendengar tapi tak cukup baik, tak cukup sungguh-sungguh. Perhati dengan tenang agar kamu mendapat keberuntungan. Mendengar juga tapi tak dengar baik-baik. Tengok juga tapi tak perhati. Surah 179 ya. Mereka ada pendengaran tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ada penglihatan tapi tidak digunakan untuk melihat kebesaran ayat-ayat Allah. Ada hati tapi tidak digunakan. Jadi kerana pendengaran dan penglihatan itu tak bersungguh-sungguh, lalu pendengaran penglihatan itu tidak mampu mempengaruhi hati untuk membuang sifat-sifat anjing dan babi. Kita beruntunglah kerana kita sekadar jadi haiwan ternak. Jadi haiwan ternak. Jadi kalau anjing tu tak selesai, lembu tak selesai, dia jadi anjing. Anjing tak selesai, bahkan lebih teruk lagi daripada binatang ternak. Jadi Allah akan letakkan status kita di atas satu jenis binatang ternak yang paling teruk atas muka bumi yang diternak orang, itulah babi. Tapi kalau boleh diselamatkan melalui proses pembacaan ayat-ayat itu, pendengaran, penglihatan dan hati ke atas ayat-ayat itu, kita akan dikeluarkan daripada sifat-sifat itu dan menjadilah kita manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia yang benci basuh. Jelas kan? Masalah anjing dan babi ini, kalau tidak dipisahkan dia, terkenanya saja dah najis. Dan najis dia adalah najis berat. Najis berat yang menyucinya saja tak boleh main-main. Menyucinya saja ada satu proses. Kena pakai 7 air. 7 air mutlak dan pakai 1 air tanah, air dari tanah. Jadi konsepnya itulah. Konsepnya kalau orang yang macam anjing menjelit-jelit lidah, seperti surah 7 ayat 176 itu, ujungnya dalam 179 Allah nak angkat darjatnya, tak mahu, dia akan pergi 7179. Selepas itu dia akan jadi babi. Okey, sekarang ni kita kena berfikiran luas dan kena redha dengan teknik dan taktik yang telah pun Allah berikan. Katalah sakat itu agak conflicting. Katalah ustaz tersilap ataupun ayat tersilap. Jadi antum boleh letakkan kaedah sakar itu dengan melihat konsep pemisahan anjing dan babi. Pastinya kita boleh membenarkan, sebab anjing dan babi itu mempengaruhi. Macam Amirul ni pun tadi yang masuk tengah tidur katalah. Biasalah, putih pun sama kan. Tidur agaknya sebelah dia sama. Putih 2 kali 5 lah tu. Siapa ingat kisah Nabi Yusuf? Apa masalah Nabi Yusuf? Nabi Yusuf pun dimasukkan dalam. Kenapa dia dimasukkan dalam penjara? Ayat ni kena baca. Cuba tengok 12:33. Yang ni kita kena baca. Sebab di luar sana banyak sangat pengaruh-pengaruh negatif. Pengaruh-pengaruh negatif yang merosakkan jiwa anak-anak ini. Baca kan? Yusuf kata, wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Sebab cerita Yusuf ni, salah satu daripada dia punya sejarah besar dia, Yusuf
masuk ke mana? Bergigi buta dulu. Adik-beradik dia tu penyangak nombor 1. Dia terpaksa menghindarkan diri daripada kepenyangakan adik-beradik dia dulu. Berapa banyak adik-beradik? 12 adik-beradik dia. Sumbat dia dalam bergigi buta. Selamatkan dia dalam bergigi buta tu. Diselamatkan oleh Mubalik. Diselamatkan oleh orang yang lalu di bergigi itu. Sampai dia boleh jadi menteri lah, diselamatkan. Jadi adik-beradik dia sangka dia mati, hanya dia hidup. Sama juga dengan siapa nama wanita yang menggoda Yusuf? Sama juga dengan Zulaikha. Dia rasa, kalau tengok ayatnya, kalau apa nama tu, dimasukkan dalam penjara, ayat 32 nya, cuba baca 32 nya. Zulaikha rasa kalau Yusuf masuk dalam penjara, tentu dia merasa terhina kan? Dia baca. Wanita itu berkata, itulah dia orang yang kamu tolak aku kerana kepadaku, dan sesungguhnya aku telah padanya, dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya, akan tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya jika dia tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya, percaya dia akan dibinasakan, dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina. Jadi orang tua akan pandang apabila dimasukkan dalam penjara, kita jadi orang yang terhina kan? Betul? Tetapi di sisi Yusuf, penjara itu lebih aku sukai daripada ajakan-ajakan ataupun godaan-godaan penyangat-penyangat di luar itu. Sebab konsep penjara kita bukan tidur atas lantai pakai seluar dalam. Siapa pernah masuk lokap? Bukan duduk atas lantai simen yang beribu-ribu orang bertukar kaki, segala macam orang tahid duduk atas lantai itu. Pakai seluar pendek ataupun seluar dalam, tanpa baju, tanpa apa, tidur situ 24 jam. Penjara kita ada makanan, ada meja, ada kipas, ada bubur kacang, ada apa semua segala bagai. Yang ada orang tolong ajar lagi dalam. Tapi penjara kita sebenarnya konsep sakal. Konsep sakal ni konsep pengasingan. Kerana apa? Di luar tu terlalu banyak godaan. Tapi ayah dah cakap, kalau dah tak boleh sangat, kalau terpaksa dikeluarkan, itu dah bukan lagi urusan kita. Sebab kita hanya mencuba sedaya upaya, sekadar kaedah-kaedah yang telah Allah berikan. Tentunya kalau semua kaedah Allah itu telah digunakan dan dia tidak juga berjaya, salah Allah ke, salah Nabi dan Nabi ke? Dia yang memilih untuk menjadi itu dan ini. Nak jadi manusia pun ada pilihan, nak jadi anjing ada pilihan, nak jadi kera ada pilihan, nak jadi babi ada pilihan, nak jadi sapi betina terus pun tak apa, ada pilihan. Ada orang yang memilih untuk jadi sapi betina terus, ada yang memilih untuk jadi anjing, ada yang memilih untuk jadi babi. Jadi konsep apa nama tu, orang yang dah diberitahu berulang-ulang tak mau lagi madah. Lagi sedap madah itu, lagi benci ayah dengar. Kalau madah itu tidak disertai dengan Islam. Madahnya sedap didengar, menyentuh hati, orang boleh nangis dengan madah, dengan nyanyian, tak guna. So, sekat. Tak mau dengar sepatah pun lagi jawapan. Sebab bila ayah minta malam ini supaya Berul datang, ayah cakap, don't waste your time. This is not the first time, this is not the second time, it's been many times, no use anymore. So Allah dah kata,